أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده وحبيبه المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada malam ini pertemuan yang dirahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara daripada maksiat. Wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una. Ya Allah, jangan kau jadikan di kalangan kami dan jangan kau jadikan apa yang ada pada kami, dan jangan kau jadikan mereka yang bersama-sama dengan kami syaqiyya wala matruda, mendapat penderitaan dan juga kesengsaraan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, engkau terangi hati-hati kami ini dengan cahaya hidayahmu. Kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada, sebagaimana engkau telah menerangi bumi ini dengan cahaya matahari selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Pertamanya, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini, dan dalam masa yang sama juga kita hadiahkan Fatihah kepada musannif ini kerana keberkatan ilmu beliau sampai kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di hadapan tuan-tuan tu sebuah kitab yang akan kita baca dan kongsikan bersama. Saya rasa kitab tu diorder dalam kuantiti yang banyak. Kalau boleh baca, kalau boleh ambil seorang satu, ambillah seorang satu untuk kita kata sama-sama share apa yang ada dalam kitab tersebut. Matan Jauharatut Tauhid. Jadi sebagai adab ulama-ulama dulu, khususnya ulama daripada Yaman, sebelum mereka mula membacakan kitab, mereka ajar kepada kita satu doa supaya apa yang kita bincangkan dan apa yang kita pelajari ini, pertamanya mendapat petunjuk daripada Allah Jalla wa Ala. Jadi doanya saya ingat saya pernah ijazahkan dulu ketika mula-mula nak baca kitab, dan kitab tu dah habis. Jadi malam ni kita sama-samalah nak mula kitab. Dia sepatutnya setiap kali mula kuliah, tapi saya rangkumkan kita mulakan kitab baru ni, kita baca dengan doa tersebut. Mudah-mudahan dengan keberkatan doa yang diajar oleh ulama ni, ilmu yang kita belajar walaupun tak banyak, walaupun tak tebal kitabnya, tetapi kita dapat praktikkan untuk kehidupan kita. Kalau tuan-tuan dapat ikut, kita ikut sama-samalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'luma wat-ta'lim wan-nafa'a wal-intifa' wal-ifadah
wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al khair wa dilalati ila al huda ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Alhamdulillah, lebih kurang maksud doa itu sahaja aku belajar dan mengajar, mendapatkan manfaat dan boleh memberikan manfaat kepada orang lain, mendapatkan faedah daripada ilmu dan juga boleh bagi faedah kepada orang lain. Dan mudah-mudahan dengan ilmu itu aku berpegang hatta ala tamassuki bi kitabillah. Mudah-mudahan dengan ilmu itu aku berpegang dengan kitab Allah. Wa bi sunnati li Rasulillah, dan aku pegang sungguh-sungguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut akhir zaman ni orang pegang sunnah macam genggam bara api. Mudah-mudahan dengan ilmu kita dapat pegang dengan sunnah Nabi dan dapat menunjukkan kita ke lorong-lorong yang baik, juga melorongkan kita kepada hidayah Allah. Ibtigha'a wajhillah, semata-mata kita menuntut ilmu ini wajhillah, mencari keredaan Allah, bukan nak cari masyhur, bukan nak cari nama, bukan nak cari pangkat, bukan nak cari sijil dan sebagainya. Wa mardatih, dan juga menuntut keredaan Allah. Wa qurbih, mudah-mudahan dengan ilmu ni kita makin dekat kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya sebenarnya yang takut akan Allah itu adalah ulama, mereka yang diberikan ilmu dan beramal dengan ilmunya serta mempraktikkan akhlak yang baik dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan ilmu kita makin hampir dan dekat dengan Allah. Kita tak boleh hampir dan dekat kepada Allah tanpa ilmu. Wasawabih, dan juga mendapat ganjaran di sisi Allahu Jalla wa Ala. Banyak kelebihan dan fadilat orang yang menuntut ilmu ni. Banyak disebut. Antaranya sebagaimana kita melihat di dalam Quran, Allah Ta'ala menyebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala memberitahu Allah sentiasa mengangkat. Ingat, selagi kita dalam majlis ilmu, Allah sentiasa angkat. Dia bukan sekali sahaja. Kalau sekali sudah tentu perkataan itu datangkan dalam bentuk fi'lul madhi. Akan tapi Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk fi'lul mudhari', benda yang sentiasa dan selalu berlaku. Ini janji Allah, maknanya kita masih dalam majlis ilmu, masih menuntut ilmu, masih berusaha nak membebaskan diri daripada kejahilan. Allah sentiasa mengangkat martabat orang yang beriman dan juga berilmu di kalangan kamu dengan beberapa darjat. Itu fadilat orang yang menuntut ilmu, dan banyak lagi seperti dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Insya-Allah tuan-tuan, kita mula dengan kitab ini. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kemudahan dan kefahaman kita dalam memahami agama Islam ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata musannif, semoga dirahmati Allah dan semoga ilmunya memberkati ke atas diriku dan diri kamu sekalian di dunia dan juga di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ba'd. Kemudian daripada itu, maka inilah
suatu syarah yang latifun atas mukhtasar Jauharatut Tauhid, namanya bagi Syekh yang fadil lagi alim, Ibrahim Al-Laqani Nurullah Darihihi, dan kunamai akan syarah Aqidatul Iman dalam syarah Jauharatut Tauhid, halnya ku ibaratkan dengan bahasa Jawi supaya mudah bagi orang yang mubtadi dalam agama. Dan kupohonkan kepada Allah Ta'ala taufik dalam sempurnanya dengan hormat penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh rahimahullahu alaihi, Bismillahirrahmanirrahim, yakni kumulai dengan berkat Asma'illah Ta'ala yang memberi anugerahi akan hambanya, lagi yang memberi nikmat akan dia. Dan makna Bismillah itu kemuliaan Allah. Arti Allah ini zat wajibal wujud, itu yang bersifat kamalat, maha suci daripada sifat naqais. Dan makna Ar-Rahman itu bersifat mudah, yang memberi rezeki akan hambanya yang tiada inhisar. Dan makna Ar-Rahim itu iaitu memberi nikmat akan hambanya. Syahdan, sunat membaca Bismillah atau Alhamdulillah atau berzikir dalam tiap-tiap perbuatan yang tiada haram dan tiada makruh, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula tiap-tiap perbuatan yang tiada makruh dan tiada haram halnya tiada dimulai dengan Bismillah atau Alhamdulillah, maka iaitu kurang berkatnya. Adapun hukum orang membaca Bismillah itu 4 perkara. Pertama wajib, kedua sunat, ketiga makruh, keempat haram. Intaha. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini muqaddimah musannif. Musannif memulakan muqaddimah kitab ini, yakni musannif yang asal. Musannif yang asal dan syarah ini juga, syekh yang mensyarah ini juga, dia mulakan dengan bismillah. Kita melihat perkara ini penting. Bismillah ini penting, sebab itu dimulakan dalam setiap awal, sama ada perkataan, sama ada perbuatan, dan segala macam fi'il kita dalam kehidupan. Kenapa? Kerana pentingnya penyebutan bismillah ini, dia menunjukkan pengakuan kita, iaitu pengakuan manusia kepada 3 benda. Kita mulakan dengan bismillah ini, iaitu pengakuan manusia kepada 3 benda. Pertama, pengakuan kita terhadap kuasa Allah, iaitu kekuasaan Allah. Yang kedua, pengakuan kita terhadap keesaan Allah. Dan yang ketiga, pengakuan kita terhadap kebesaran Allah, maha hebatnya Allahu Jalla wa'ala. Maka bila kita memulakan setiap perbuatan kita dengan lafaz bismillah, ini menunjukkan bahawa lafaz itu bukan hanya sekadar penyebutan sahaja-sahaja. Bukan hanya kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Bismillah. Bukan hanya itu sahaja. Tapi kata ulama, penyebutan ini atas nama Allah itu ditambah dengan deklarasi kita. Atas apa? Deklarasi kita atas kebesaran Allah
yang kita lafazkan selepas itu dengan dua sifat, iaitu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Seperti contohlah kita kata, contoh. Orang buat aku janji ataupun orang bersumpah dan sebagainya. Dia bersumpah atas nama sesuatu ataupun dia berjanji atas nama sesuatu. Kemudian dimeterai perjanjiannya tersebut atas beberapa perkara. Maksudnya tidak sekadar perjanjian saja. Contoh, orang yang buat perjanjian jual beli rumah, jual beli kereta. Dia tanda tangan perjanjian jual beli rumah atau dia tanda tangan perjanjian jual beli kereta. Adakah dengan sekadar dia tanda tangan tu selesai? Tak. Ada perjanjian-perjanjian yang perlu dia patuhi dalam surat perjanjian tersebut. Itu yang disebut sebagai deklarasinya. Maknanya, contoh, kalau dia tak bayar beberapa bulan, pihak yang terlibat boleh mengambil balik. Kalau kereta, keretalah. Kalau rumah, rumahlah. Ini keadaan, ini suasana yang berlaku pada masa sekarang. Jadi, begitulah kita. Bila kita menyebut lafaz bismillah, penyebutan asma, nama Allah ini bukan hanya sebut nama, tetapi kita sambung dia dengan, iaitu kebesaran Allah yang kita lafazkan dengan dua sifat Allah, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Sebab tu kita melihat sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini tersusun selepas disebut nama Allah. Kalau dalam kaedah bahasa Arab, tuan, dalam kaedah bahasa Arab, kalimah yang macam ni dia tersusun. Susun bismillah, kemudian disebut nama sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia bermakna apa, tuan-tuan? Dia bermakna susunan kata-kata yang mendahulukan sesuatu. Seperti kalau kita kata Bismillahirrahmanirrahim, maknanya kata ulama seperti kita sebut permulaan dalam perbuatanku ini dengan nama Allah. Untuk apa? Untuk dapat berkat dan pertolongan rahmat Allah sehingga selesai dengan sempurna dan baik. Itu kefahamannya, bukan sekadar sebut bismillah sahaja. Macam kalau kita fahamlah salam itu. Setiap orang Muslim faham salam bukan hanya sekadar memberi salam kepada seorang Islam. Assalamualaikum. Dijawab dengan wa'alaikumussalam warahmatullah. Bukan sekadar maksudnya salam sejahtera ke atas kamu. Tapi disusun ayat itu menunjukkan bahawa seorang Muslim memberikan kesejahteraan kepada saudaranya yang lain. Kalau seorang jiran beri salam kepada jirannya, bermakna jiran itu memberi kesejahteraan kepada jirannya. Bagi sejahtera apa, tuan-tuan? Dia kata, kalau kamu sanggup bagi sejahtera kepada keluarga aku, sanggup bagi sejahtera kepada harta benda aku, rumah aku, keluarga aku dan diri aku sendiri, wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga aku seorang Muslim sanggup memberikan keamanan dan kesejahteraan kepada keluarga kamu, rumah tangga kamu, rumah kamu, harta benda kamu dan segala-galanya. Itu maknanya. Sebab tu seorang Muslim yang faham ni, bila dia bagi salam, bukan hanya semata-mata salam sahaja. Bahkan itu deklarasi dia dengan seorang Muslim yang lain.
Wajib bagi dia untuk membantu seorang Muslim yang lain. Wajib bagi dia untuk mempertahankan seorang Muslim yang lain apabila seorang Muslim ini telah berjanji untuk memberikan keamanan kepada dia. Apabila seorang Muslim ini telah berjanji untuk memberikan kesejahteraan kepada dia. Al-mu'min man salimal al-muslim man salimal Allahumma al-mu'min man salima al-muslim man salima al-muslim min lisani wa yadayhi atau kama qala. Orang yang beriman itu adalah mereka yang mensejahterakan orang Islam yang lain min lisan, daripada lisannya, wa yadayhi, dan daripada tangan, termasuklah perbuatannya. Maka tak sepatut kita sebagai seorang Islam, bila kita bagi salam pada jiran kita, kita menzalimi jiran kita. Kita menzalimi saudara se-Islam kita. Jumpa selalu bagi salam tetapi kita zalimi dia. Tak sepatut gitu. Sepatutnya yang berlaku, kita mesti berikan kesejahteraan kepada dia. Itu lafaz salam. Begitulah bismillah. Bila kata contohnya mula kita nak bawa kenderaan, kita nak naik kereta, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masuk campur doa, Subhanallazi sakhalana haza wa ma kunna lahu muqrinin ila akhir. Bukan hanya sekadar kita baca Bismillahirrahmanirrahim tadi naik kenderaan, tetapi maknanya kata ulama iaitu perbuatan, permulaan dalam perbuatanku ini. Perbuatan kita tadi naik kereta contohnya. Permulaan aku dalam perbuatan aku naik kereta ini dengan nama Allah. Untuk apa? Untuk dapat berkat dan juga dapat pertolongan rahmat Allah sehingga selesai. Maksudnya selesai urusan kita bermusafir dengan sempurna dan juga baik. Itu maksudnya. Lepas tu bila kita faham, kita naik kenderaan, kita mulakan dengan bismillah. Kita jaga adab, kita jaga akhlak, kita tak buka tingkap, buang plastik dekat tingkap, kita makan gula-gula buang. Tak ada. Sebab dia faham, dia mulakan bismillah, dia nak perjalanannya itu mendapat rahmat dan juga pertolongan daripada Allahu Jalla wa Ala. Yang kedua kata Allah, kata ulama, bismillah ini yakni bila tersusun kata-kata itu Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim disusun dengan sifatnya, iaitu seperti aku mulai perbuatan ini dengan nama Allah. Maksudnya itulah yang kita ucapkan. Maksudnya kita naik kenderaan, aku naik kenderaan ini dengan nama Allah, maka kita tak akan berani buat maksiat dalam kenderaan. Kita pergi kerja, aku mulakan langkah pergi kerja ini dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, maka kita tidak akan culas dalam kerja. Kalau kita sebagai bos dalam kerja, kita tidak akan menggunakan kuasa veto yang ada untuk menzalimi staf kita. Kalau kita sebagai staf bekerja, kita tidak akan menggunakan masa yang lapang dan luang itu membazir begitu saja tanpa urusan yang diamanahkan kepada kita. Sebab kita tahu, kita mulakan kerja ini dengan nama Allahu Jalla wa Ala. Apa juga tuan-tuan dalam kehidupan kita. Jadi sebab tu bila disebut Bismillahirrahmanirrahim, maknanya yang bermaksud iaitu aku mulakan pekerjaan ini dengan nama Allah. Makna kena ingat, setiap urusan kita, setiap gerak kerja kita, Allah bersama kita bila kita dah mulakan urusan dengan nama Allah. Maka kalau orang tu dia nak rasuah, dia nak seleweng, dia nak menipu, dia nak buat segala macam, tidak akan berlaku perkara ini bila dia dah mulakan dengan nama Allah. Sebab itu juga
disusun perkara ini, Bismillahirrahmanirrahim, disusun rapi supaya apa? Supaya umat Nabi Muhammad ini mengetahui dan juga supaya kita sedar bahawa segala perbuatan yang kita buat dalam dunia ini ada kebergantungannya kepada Allahu Jalla wa'ala. Dia bergantung pada rahmat Allah, bergantung kepada belas kasihan Allah, bergantung kepada izin Allahu Jalla wa'ala. Walaupun kita dah buat sungguh-sungguh dah, tapi Allah belum mengizinkan perkara tersebut, maka belum berlaku. Maka sebab itu Bismillahirrahmanirrahim ini yang dimulakan dalam setiap surah kecuali surah Taubah sahaja yang tidak dimulakan Bismillah. Maka ulama-ulama mengambil iktibar bahawa setiap perbuatan juga mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Kerana salah satunya Bismillah ini adalah kurniaan yang besar kepada umat Nabi Muhammad. Nabi Adam, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim dan umat-umat yang terdahulu dalam kitab-kitab dan di dalam suhuf-suhuf mereka tidak disebut dan tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadiah paling besar Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad, yang mana hadiah ini boleh dijadikan, boleh menjadikan sesuatu perkara itu sebagai ibadah yang asalnya adat, asalnya benda biasa. Pakai kasut, pakai baju, pakai seluar, naik kenderaan, naik motor, naik basikal, semua benda biasa, benda yang dilakukan oleh manusia biasa. Tapi bila kita pakai kasut, kita baca Bismillah. Pakai baju, kita baca Bismillah. Kita mulakan dengan basmalah. Pakai seluar, kita mulakan dengan basmalah. Kita naik kenderaan, mulakan dengan basmalah. Semua yang adat tadi, dia jadi pahala. Semua yang adat tadi, yang menjadi kebiasaan manusia, dia jadi pahala. Karena itu timbul dalam kaedah Qawaidul Fiqhiyah sebut Al-Adatul Muhakkamah. Adat itu boleh jadi hukum. Boleh jadi hukum masa bila? Masa bila tak ada nas. Bila tak ada nas. Kalau ada nas, adat tak boleh jadi hukum. Contoh, tak ada nas sebut bagaimana menghormati Quran. Tak ada nas sebut bagaimana hormat Quran. Maka dia berbalik kepada adat. Berbalik kepada adat. Adat orang Melayu, hormat Quran dia letak atas rehal ataupun dia letak atas peha. Tu adat kita. Tapi adat orang Arab, dia letak atas lantai itu pun dia kira dah hormat Al-Quran. Tu adat mereka. Maka itu boleh rujuk kembali kepada adat. Sebab tak ada nas tunjuk ataupun sebut bagaimana hormat mashaf tersebut. Bukan ain Quran, mashaf. Zaman Rasulullah tak ada mashaf lagi. Zaman sahabat, Saidina Abu Bakar baru cadang. Saidina Umar kumpulkan. Sampai Saidina Uthman telah ada mashaf dia. Baru wujud zaman tu. Maka dia berbalik kepada adat. Adat hormat mashaf ni macam mana? Kita orang Melayu hormat mashaf, habis mengaji dia kucuk Quran. Kucuk Quran, dia junjung atas kepala kan. Kemudian ikutlah macam mana. Baik, cantik dah hormat tu. Hormat tu cantik dah. Dah kucup, dah junjung atas kepala. Tapi bila bawa Quran tu sambil lewa pula. Bawa selamba gitu bawa.
Sedangkan kitab-kitab pun ulama kata kalau hormat pada kitab ni, ni adab hormat pada kitab, sama ada kita bawa dada gitu ataupun kita kepit gitu. Sebab tu kita tengok dulu tuan-tuan guru kita, dia bawa kitab macam tu. Kita tak, kan? Lenggang macam tu, bawa kitab. Lebihlah lagi Quran. Ini patah balik kepada adat. Sebab tu satu hadiah yang istimewa Bismillahirrahmanirrahim ni, kita mulakan apa juga perbuatan yang tidak haram, maka dia jadi ibadah pada kita. Dia jadi ibadah kepada kita. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' au ajzam au abtar. Setiap perbuatan yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' au ajzam au abtar, maka semua perbuatan tu tadi jadi sia-sia saja. Tak ada apa-apa. Kita dapatlah. Maksud dapat dekat sini, contoh kita makan. Kita makan tak mula dengan bismillah, kita dapat kenyang. Kenyang tu kita dapat, tapi tak dapat pahala dengan makan tersebut. Tak dapat pahala dengan makan. Kita naik kenderaan sampai ke destinasi selamat, alhamdulillah selamat, tetapi perjalanan kita tadi tak dapat pahala. Sama macam orang lain pergi bermusafir, sama macam orang bukan Islam pergi bermusafir, padahal dekat situ kita boleh dapat pahala. Kita bersiap pakai baju, pakai pakaian, pakai seluar, pakai segala macam, tapi tak mulakan dengan bismillah, sia-sia kita memakai pakaian tersebut kerana tak dapat pahala. Dan inilah yang membezakan, kata Imam An-Nawawi, yang membezakan di antara adat dan juga ibadat adalah Bismillahirrahmanirrahim, yang dicampurkan dengan niat. Niat kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Itu Imam Nawawi sebut dalam Matan Arba'in. Niat ni bezakan. Bila dah kita niat, kita akan mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Orang masuk masjid, dia duduk saja, dia tak ada niat iktikaf, dia dapat rehat saja. Tapi orang yang masuk masjid, dia duduk, dia niat iktikaf, dia dapat pahala iktikaf dalam masjid. Itu yang membezakan. Jadi sebab itu apa juga perbuatan yang dimulai, tidak dimulai, la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta', maka sia-sia, maka dia terputus, maka dia abtar, dia tak dapat apa-apa. Sebab tu dalam Islam ni setiap perbuatan apa juga, kata ulama, semuanya ni jadi sunat kita buat. Setiap perbuatan kita, termasuk makan, minum, bersama dengan isteri, bersuci dan sebagainya, semua dia jadi ibadah. Sebab ada dalil-dalil yang Allah Ta'ala sebutkan. Contohnya firman Allah dalam surah Hud ayat 41, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Kan, nak mula naik kenderaan, baca bismillah. Contohnya firmanullah Jalla wa Ala dalam surah Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nak baca, nak dapat ilmu, mula dengan bismillah. Apatah lagi nak buat benda lain.
Contohnya dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'ti ahluhu faqala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana fa innahu yaqdura bainahuma ulida fi dhalik lam yadurruhu syaitan abada." Rasulullah ajar sampai sedemikian. Sekira salah seorang daripada kamu idza arada ayati ahli, yakni ingin bersama dengan isterinya, maka dia sebutlah bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Sebut, ajar, Rasulullah ajar doa tu. Sebab tu yang hak muda-muda ni nak kahwin kena hafal doa tu. Tak hafal doa tu letak dekat ujung katil. Baca dulu, stop dulu, kena baca doa dulu. Bukan nak main-main tuan-tuan. Letak kat ujung katil. Okey, baca dulu, stop dulu. Ni Rasulullah ajar. Sebab apa? Rasulullah kata kalau tak mula dengan ini, syaitan yang akan bersama dengannya. Sebab tu Rasulullah tak bagi tahu lam yadurruhu syaitana abada. Rasulullah tak kata lam yadurruhu syaitan masa tu je. Tapi Rasulullah bagi tahu lam yadurruhu syaitana abada. Abada, selama-lamanya. Maka anak itu akan terhindar daripada gangguan-gangguan syaitan yang amat teruk. Gitu juga dalam perkara yang lain. Dalam perkara yang lain, Rasulullah pernah berkata kepada Umar bin Abi Salamah, "Ya ghulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Ini dalam adab makan. Adab makan Rasulullah ajar. Budak nak makan. Budak, sebut nama Allah nak makan. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Sebab tu ada satu hadis yang lain yang mengukuhkan perkara ini. La ta'kulu wa la tashrabu bishimal fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Hadis ni budak pasti umur 5 tahun hafal. Balik-balik budak pasti dia sebut La ta'kulu wa la tashrabu bishimal fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Jangan makan dan jangan minum dengan tangan kiri, kerana sungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Dewasa ni sekarang ni orang sudah biasa makan dan minum dengan tangan kiri. Sudah menganggap perkara tu tak jadi apa-apa, kerana dia merasakan mengambil dengan tangan kanan itu lebih kotor. Melihat tangannya kotor dengan kuah, kotor dengan lauk, kotor dengan nasi, berbanding dia mengambil dengan tangan kiri yang secara fizikal dia nampak bersih. Secara fizikal dia nampak bersih. Padahal tangan inilah yang kita gunakan untuk basuh najis, untuk segala macamnya dan sebagainya. Nabi sebut la ta'kulu wa la tashrabu bishimal fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Tu adab makan. Mula baca doa, makan dengan tangan kanan. Kemudian wa kul mimma yalik. Nabi bagi tahu makan apa yang ada dekat depan kamu dulu. Sebab tu kalau nak makan cari posisi dulu, jangan sambal depan kita.
Mapuh kita sambal dekat depan, cari posisi cantik punya ayam goreng. Ni posisi aku. Wa kul mimma yalik. Dapat ayam goreng. Makan apa yang kita capai depan kita, tu adab makan. Lagi dalam perkara yang lain juga, Bismillahirrahmanirrahim ini Rasulullah sebut dalam satu perkara. Wa syaka ilaihi Uthman bin Abil As, mengadu Uthman bin As, dia ini sakit demam. Maka faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik, tuan-tuan kita sambung sikit. Antara yang lainnya, Rasulullah ajar kita mulakan dengan bismillah juga. Bagaimana dalam satu hadis yang berlaku kepada Uthman bin Abil As, dia selalu sakit dekat badannya munzu aslam, semenjak dia masuk Islam. Maka faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' yadaka 'ala alladhi ta'allam min jasadik wa qul bismillah thalathan wa qul sab'a marrat a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Hadis riwayat Muslim. Ini antara contohnya. Bila sakit sunat bagi kita letakkan pada tempat sakit itu, letak dengan tangan kanan. Katalah sakitnya di tangan, ini kita sebut sebagai rawatan awal sebelum kita pergi klinik, hospital dan sebagainya. Ambil sunnah, sakit letak pada tempat sakit, baca bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Sakit letak tempat tangan. Di mana tempat yang sakit. Ini sunnahnya. Paling kurang kalau sakit tu tak sembuh, kita dapat pahala. Sebelum pergi hospital, kita berusaha berikhtiar. Kita dah ikhtiar dengan ruqyah yang diajak oleh Rasulullah, dapat pahala dah. Maknanya Rasulullah sebut dalam hadis yang sahih, hadis Muslim, riwayat Muslim. Bab istihbab wada'a yadahi ala mawdi'al alam. Bab pada sunat meletakkan tangan pada tempat yang sakit. Sunat. Maknanya buat tu je dapat pahala dah. Kan? Dan doanya taklah susah dan tidak panjang sangat. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah. Aku berlindung dengan izzah, kehebatan Allah. Wa qudratihi, dan juga kudrahnya, kekuasaan Allah. Min syarri ma ajidu wa uhadhir, daripada keburukan-keburukan, syarrun, keburukan-keburukan, ajidu, yang aku dapati, wa uhadhir, dan juga uhadhir, aku minta jauh, berhati-hati daripada keburukan tadi. Itu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antara beberapa perkara yang tersebut dalam Quran, tersebut dalam hadis, tentang kita kata dimulakan dengan bismillah. Maka sebab itu ulama-ulama apabila mereka mengarang kitab, mereka tidak putus dan tidak tinggalkan dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim kerana mengambil keberkatan ini. Apa juga dimulakan. Kita tengok sama ada ulama
ataupun kita kata di zaman-zaman kegemilangan Islam seperti Ibn Khaldun, Ibn Khawarizmi dan seorang pengarang kitab Tibbun Nawawi, seorang ulama. Apa juga mereka dalam segala bidang mereka, mereka tidak tinggal dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah, kitab yang mengarang atau kitab yang menceritakan tentang sistem kenegaraan, ribuan tahun dahulu dah dikarang oleh Ibn Khaldun. Al-Muqaddimah, kitab ini yang mengarang tentang sistem kenegaraan, yang dia meletakkan antaranya negara ini katanya ada dua. Ni kalau dalam setiap perbuatan kita tidak dimulakan dengan bismillah, kita patah balik tadi, iaitu nak menunjukkan kepada kita, nak bagi tahu pada kita bahawa segala perbuatan ini kita kena meletakkan pergantungan kepada Allah. Hatta dalam perkara yang lagi besar, benda kecil pun kena letak pergantungan pada Allah. Bahkan benda yang besar, Ibn Khaldun sebut dalam kitab Muqaddimahnya, kalau tidak letakkan pergantungan dan keyakinan kepada Allah, maka sesebuah negara itu akan rosak. Sebab tu Ibn Khaldun bagikan negara ni dia dua. Satu negara jibayah, satu negara hidayah. Negara hidayah, negara yang meletakkan pergantungan kepada Allah. Adapun negara jibayah yang tidak meletakkan pergantungannya, sama ada pentadbirannya, ekonominya, sosialnya, pendidikannya, aktiviti masyarakat, aktiviti sukanya, tidak meletakkan pergantungan kepada Allahu Jalla wa'ala, maka aktiviti-aktiviti itu tidak menjadikan ibadat. Sebab itu dia tidak sebut sebagai negara hidayah, kata Ibn Khaldun, tapi disebut sebagai negara jibayah. Negara yang memikirkan nak duit, nak maju dengan cara mesti kutip cukai daripada rakyat. Karena itu Ibn Khaldun dengan berani dan terangnya dalam kitab Al-Muqaddimah mengatakan Hajjaj As-Saqafi seorang pemimpin yang zalim. Dia tak bunuh orang Islam, dia tak bunuh orang kafir, dia tak bunuh siapa-siapa. Tapi apa yang dibuat oleh Hajjaj As-Saqafi pada masa itu, Hajjaj As-Saqafi mengenakan cukai pelabuhan bagi mereka yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan di negara-negara umat Islam. Cukai ini tidak pernah dikenakan oleh Rasulullah. Maka Ibn Khaldun menyatakan Hajjaj As-Saqafi seorang pemimpin yang zalim sebab mengenakan cukai yang tidak benar pada tempatnya. Ini disebutkan, dan ini disebut sebagai Al-Maksum. Di zaman kegemilangan Islam, zaman Rasulullah, tabi'in, kegemilangan Islam, zakat dijadikan sebagai sistem, bukan sebagai elektif, pilihan. Sistem. Sistem maknanya bila tak buat, kena denda. Tapi di zaman ini zakat tidak dijadikan sistem, zakat dijadikan pilihan. Kita kata zakat wajib, tapi kalau dia tak bayar zakat, kita boleh buat apa? Apa kita boleh buat? Sebab dia bukan sebahagian daripada sistem. Dia elektif, wajib tapi elektif. Boleh pilih, aku tak bayar, dia buat apa? Cuba cukai, tuan-tuan tak bayar. Cuba cukai, tak bayar.
jadi apa? Kena denda. Di zaman kegemilangan Islam, baik tu Ibn Khaldun kata, negara yang meletakkan pergantungan kepada Allah ini, zaman kegemilangan Islam, zakat dijadikan sistem. Buktinya zakat jadi sistem apa? Zaman Saidina Abu Bakar dalam peperangan Yamamah, Saidina Abu Bakar memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Satu perkara kita kena faham, zakat ni bukan bayar saja wajib. Bukan bayar wajib, kutip zakat tu wajib. Sebuah negara wajib mengutip zakat. Tapi sebab dia tak jadi sistem, maka tak boleh nak dilaksanakan dalam kehidupan. Karena itu Ibn Khaldun mengatakan Hajjaj As-Saqafi ni seorang pemimpin yang zalim kerana tidak meletakkan negara itu sebagai negara hidayah, tetapi meletakkan negara itu sebagai negara jibayah. Mesti kutip cukai, kalau nak ni mesti kutip cukai. Padahal hasil negara zakat banyak, segala macamnya banyak, tak boleh lagi dikenakan cukai kepada rakyat. Bukan saja di zaman para sahabat. Di zaman selepas jatuhnya Khilafah Abbasiyah, ketika diperang oleh bangsa Mongol, secara ringkasnya, Sultanul Ulama, Sultan Izzuddin Abdus Salam, ditanya oleh Sultan pada masa tu, kita ni nak berperang ni, nak pergi perang. Nak pergi perang lawan Mongol. Tapi duit tak cukup. Boleh tak kita kutip cukai pada rakyat? Sultanul Ulama kata, haram mengutip cukai daripada rakyat selagi menteri-menteri ni banyak allowance-nya. Maka Sultan pun buka, tengok-tengok rupanya banyak, dalam Baitul Mal banyak, segala macam banyak. Maka dia tidak kutip cukai daripada rakyat. Sebab tu yang dilarang dalam agama ini adalah yang disebut sebagai Al-Maksum. Ini dalam kitab Al-Muqaddimah. Al-Maksum, iaitu kerajaan mengutip cukai tidak benar, cukai yang tak benar. Macam Hajjaj As-Saqafi tadi, cukai pelabuhan yang tak benar, ataupun cukai yang tidak syar'i, tanpa hak. Sebab zakat hakum maklum. Zakat ni kita tahu, kita ambil hakum maklum. Tapi cukai yang tidak benar, al-maksum ini, tidak dibenarkan dalam agama. Mungkin kita tak tahu, mungkin kita tak sedar. Dalam kehidupan kita ni, 1/4 daripada gaji kita bayar cukai. Orang tak percaya. Saya tak percaya, Ustaz. 1/4 daripada gaji saya. Saya bayar road tax setahun sekali, cukai rumah setahun sekali, cukai tanah setahun sekali, income tax setahun sekali. Mananya 1/4? Road tax baru RM80. Mana 1/4 kita bayar cukai? Tuan mungkin tidak sedar. Contoh, kita membeli sebuah kenderaan. Harga kenderaan tersebut RM25,000. Setelah dikenakan cukai AP dan segala macamnya, jatuh kepada RM160,000. Saya bagi contoh, Honda Odyssey RB6 Absolute, RM160,000. Harganya RM25,000. Tuan-tuan buat pinjaman 9 tahun, potong gaji RM1,000 sebulan. RM1,000 itu adalah bukan untuk bayar kereta, tetapi bayar cukai kepada kereta. Ini disebut sebagai Al-Maksum, negara jibayah, yang tidak dinaungi dengan awal tadi sebut bahawa meletakkan kebergantungan kepada Allahu Jalla wa'ala. Maka selesainya apa? Balik kepada kaedah Islam.
letakkan zakat sebagai sistem. Letak zakat sebagai sistem, selesai. Daripada mendewakan sistem-sistem manusia yang tidak ada penyelesaiannya. Maka tuan, kunci bismillah ni terlalu besar. Kerana tu ada ulama yang mensyarahkan bismillah ini menjadi keseluruhan kepada ayat di dalam Al-Quran. Yang saya sarah bismillah hari ini baru kuliah hari ini je. Ni baru tajuk bismillah je. Kuliah malam ni. Nanti sambung kuliah, nanti sambung sikit lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Dah tu ustaz bila nak habis ngaji. Tak payah tunggu habis. Apa yang kita faham, kita amal dulu. Sebab itulah tuan-tuan, kunci bismillah ini terlalu besar. Sebagai kesimpulannya, nak kata bahawa ulama sebut bismillah ini sebenarnya kita diajar dan diwajibkan bahawa Allah itu mempunyai sifat yang maha rahman dan juga maha rahim. Dan juga katanya untuk memberikan kesedaran bahawa segalanya bergantung kepada rahmat Allahu Jalla wa'ala. Apa jadi kalau negara yang tidak dapat rahmat Allah? Tak jadi apa-apa tuan-tuan. Tak jadi apa-apa. Sebab tu lama dah ulama' bahas dalam kitab Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun. Tu kita tak buka lagi apa nama kitab-kitab ulama'-ulama' yang dulu seperti Al-Muwafaqat, Maqasid Syariah yang membahaskan tentang Jalbul Masalih wa Dar'ul Mafasid dalam kehidupan kita. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini memberikan manfaat kepada kita. Sekadar itu sahaja yang boleh dikongsikan bersama. Ma'asabakum min hasanatin faminallah wa ma'asabakum min sayyi'atin famin nafsi, kullum min indillah. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa fi 'afiyah. Allahumma anzil 'alaina dawa'an min dawa'ik wa shifaa'an min shifaa'ik wa barakatan min barakatik wa rahmatan min rahmatik ala hadhil awja' wal amrad wal asqam fatabra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr.